Call is now being recorded. Okey, baiklah. Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, hari ini kita akan cuba tukarkan daripada pseudocode kepada Java program untuk exercise 7 repetition counter control. So ready dengan JGraphs masing-masing. Kita buka dulu JGraphs, new file, Java. Okey. Ready ke? Kita buka. Saya tunggu untuk anda bersedia dulu. Kalau ada banyak-banyak dekat bawah ni boleh close. Close dulu. Tinggal yang beberapa sahaja. Ready ke? Ready, madam. Okey, baik. Terima kasih. Kita teruskan ya. Untuk hari ini, saya nak menggunakan header yang sedikit berbeza. Kalau sebelum ni kita buat header import java.ut.scanner. Okay. Kita tulis dulu header ya. Biasa kita tulis import java.util.scanner. Kemudian kita buat nama kelas. Sebab kita nak buat question number 7, exercise 7, question number berapa tadi? Ini question number 1 ke? Saya check dulu betul tak, takut salah question. Sum 20, okay betul, question number 1. So, dan ada open curly bracket. Kemudian kita buat method name. Dalam bracket ada string, ada square bracket. Kemudian ada open curly bracket. Kerana lepas tu ada system.in. Semicolon ini yang kita biasa buat kan. Tapi hari ni saya nak buat sedikit kelainan. Saya nak buat macam mana. Kita akan buang benda ni, import java.util.scanner, tetapi kita akan gabungkan di sini. Ambil yang ni, java.util. Okay, ambil yang itu, letak di bahagian depan. Okay, kemudian yang ini pun sama, kita letak di bahagian depan scanner. So yang atas ni dah tak ada. Jadi kalau awak jumpa header sama ada 4 baris ataupun 3 baris, maksud dia sama sahaja. Kita dah combine di sini. Okay. Boleh ke? Boleh, madam. Alright, baik. So, thank you. Respon seronok pula ada suara. Okay. Sekarang kita pergi dekat kita punya pseudocode ni. Okay, kita copy je lah macam biasa sebab ini kita dah bincang. Biasanya kalau yang susah sebenarnya pseudocode. Sebab kita nak identify betul-betul. Bila dah ada pseudocode, senang kita buat coding. Kita just tukar je. So, ambil yang ini, exercise 7. Awak pun boleh masuk ya dekat Google Drive ni. Masuk kat Google Drive ni, ambil yang exercise 7. So, semua exercise yang kita dah buat sebelum ni, semua kita dah compile di sini. So, boleh masuk sama-sama dengan media. Ambil. Kalau nak type balik pun tak ada masalah. Boleh je. Okay, so copy yang ni. Okay. Bila paste tu dia dah lari-lari kan, saya susun dulu. Okay, inilah pseudocode-nya yang kita nak tukarkan kepada Java program
Okey, dah ada dah yang masuk kat sini. Alright. Jadi step-step dia macam biasa. Kat atas ni adalah ruang untuk kita declare all variable. Ingat tu. Okay. Tetapi pada hari ini saya nak tunjukkan sedikit kelainan juga untuk declare variable ni. Tak semesti kita declare semua di atas. Kita boleh juga declare di dalam. Kita tengok cara-cara dia. Okay, untuk set ni kita buang perkataan set ni dan di belakang letak semicolon. Okay, sekarang kita check dulu. Apa data type yang sesuai untuk I? Integer ke, double ke, boolean ke? Apa yang sesuai untuk I? I ni memegang nilai 1, 2, 3, 4. So dia adalah integer. Kita tengok sum pula. Sum dia memegang nilai mark. Mark mesti nombor genap kan? Jadi kita boleh declare kedua-dua ni sebagai integer. In I equal 1, sum equal 0. Letak terus sekali. Declare and initialize sekali. Serentak pun boleh juga. Okay. Tapi kena pastikan bahawa kedua-dua variable ini berjenis data type yang sama. Kalau I ini integer, sum ini integer, so baru boleh declare in dekat depan. Okay, seterusnya baris yang kedua, Y. Okay, pastikan dia berwarna purple lah. Kalau dia tidak warna purple, dia warna hitam, bermaksud W awak ni huruf besar. Kalau huruf besar tak boleh, dia mesti small letter. Simbol ini. Simbol ini kena tukar kepada satu baris, iaitu less equal. Kemudian ingatnya kalau condition, no semicolon. No semicolon. Kemudian bila nampak saja perkataan Y dan ada condition, mesti buka satu curly bracket. Mesti buka. Open body loop. Okay, mesti ada buka benda ni. Alright. Kemudian kita nampak perkataan read mark bermaksud ini adalah input. So bila input, dalam Java program dia akan jadi input statement. Jadi buang perkataan read ni, kita gantikan dengan input statement iaitu mark equal sc dot next in semicolon. Dan bila ada input statement equal bila ada input statement mesti ada prompt user. Kita tambah dekat sini, mesti ada prompt user. Enter mark semicolon. Okay, ini prompt to the user. Alright. Kemudian yang ni kita selang sikit supaya dia duduk sepasang. Okay, ada prompt, ada input statement. Okay, mark ini kita belum declare. Kalau kita tak nak declare di sini, kita terus boleh declare di sini. In mark pun boleh juga, declare sekaligus. Okay, declare di atas dah banyak kita buat daripada exercise 1 sampai lah exercise 6. Yang ni kita nak ubah. Yang pertama tadi kita ubah header daripada 4 jadi 3 baris. Yang sekarang ni kita declare di tempatnya. Okay, dah selesai. Lepas tu kita pergi dekat sum. Sum equal sum tambah mark, letak semicolon. Okay, mark dah declare. Sum sahaja belum declare. Tetapi sum tak boleh declare di sini. Kalau declare di sini salah. Sebab dalam ni ada variable sum dan ada variable mark. Sedangkan mark dah declare. Itu tak boleh declare lebih daripada sekali. Jadi untuk sum kita kena declare di atas. Tak ada pilihan. Okay, in sum. Dan mesti initialize equal 0. Macam mana nak tahu bila masa ada 0, bila masa tak ada 0? Bila dia merupakan formula, oh ni dah ada dah sum equal 0, dah initialize kat sini. Okay, so ni tak perlu. Yang ni tak perlu Okay, sebab kita dah declare sekali kat sini. Sorry tak perasan tadi. So saya asingkan lah. Macam tu baru nampak pengasingan dia. Okay, kenapa dia ada equal 0? Sebab dia memegang nilai tertentu. Dia adalah formula. Biasanya formula ni kita mesti letak nilai awal. Sum equal 0. Okay. Kemudian I equal I tambah 1.
Macam I pun sama, dia ada nilai awal dia satu. Okay. NY dia akan bertukar menjadi close curly bracket. Ini NY close curly bracket. Kemudian selepas NY kita ada nak kira average. Okay, letak semicolon. Okay, average untuk markah kita tak nak ambil perpuluhan, kita nak ambil genap, markah yang genap. Jadi average ni pun kita declare sebagai integer, tapi tak boleh declare di sini sebab ada variable sum. Sum dah declare. Yang ini kita kena declare di atas. Okay, declare di sinilah saya buat in average equal 0. Sebab average dia ada nilai. Ataupun sebab kat sini dah ada in kan, dah ada in. So kita sekalikan saja pun boleh. Bila variabel yang sama, kita tak perlu buat asing, cantum sekali kat sini. Average equal 0. Ni sebab semua ni dah type dia in. So, buat sekali, satu baris. And then, print average. Macam biasalah, kita tukar string ni jadi system out.print. Okay. Buat ayat sikit. Average is plus. Tutup dulu. Average. Semicolon. Kemudian kita close dengan, ini close untuk method main, ini close untuk class. Okay, sekarang lepas dah siap tu, kita save. Save as. Tak tahu dah nak simpan mana. Sebab rasa semua dah run dah sebelum ni. Okay, bila dah save, kita akan compile warna hijau. Okay, ada satu error dekat situ. Apa error yang berlaku kat sini? Saya terletak semicolon. Bukan terletak semicolon, terlebih equal dekat sini. So, buang je equal tu. Kita clear dan kita compile. Okay, dah complete dan kita cuba run. Okay, masuk markah contoh 50, 90, 40, 20 markah yang tadi. 20 markah jenuh juga nak masukkan. So, untuk testing, kita tak perlu buat sampai 20. Okay, nak testing kita buat je 4 ke 5 ke. Okay, sebab kita nak test saja coding ni berjalan ataupun tidak. Tukar dulu kepada 5. Kalau dah check yang 5 tu betul, 45, 48, 100. Okay, so dapatlah average 14. Betul ke average 14? Oh, salah kan? Sebab apa salah? Sebab formula dia tadi kita buat untuk 20. Sekarang dah tukar kepada 4. Okay, so kena alert lah benda ni. Kalau coding dia dah betul, kita check betul 50, 100, 90, 80. Okay, so average dia 80. 5, 6, 7, 8. Okay, betul. Average 80. So, dah betul. Coding ni dah betul. Jadi, kita tukarlah kepada 20. Tukar kepada 20. Kembali kepada asal. Tadi untuk testing saja. Okay, berjaya tak buat? Ataupun ada sebarang error? Boleh ke? Boleh tak buat? Itu coding dia saya dah masukkan dekat sini untuk rujukan. Sekarang saya akan run untuk 20. Kalau berjaya bagi tahu ya. Kalau ada error pun bagi tahu. Jenuh sikit lah. Tapi bila nak testing tu buat untuk beberapa orang sahaja. Tak tahu dah berapa. Oh, habis dah. Okay. So, inilah outputnya. Okay. Boleh tak? Berjaya ke? Jaya. Berjaya. Alhamdulillah. Okay, yang lain? Okay. Kalau okay, kita teruskan kepada soalan yang berikutnya. Ataupun ada yang dah confident nak try buat untuk soalan berikutnya. Ada tak? Belum confident lagi.
saya akan pergi kepada exercise yang kedua. Kita ambil yang kedua, nombor 3 Soalan nombor 3 untuk BMI. Okay, bila dah ada sudokod ni, senanglah cerita dia. Kita copy saja. Jangan ubah apa-apa Bila sudokod dah betul, jangan ubah. So yang ni dah selesai, kita pergi file baru. Okey, saya pindahkan sudokodnya di sini. Okay, adjust sikit. Okey, bolehlah ni. Kemudian saya ambil header yang tadi, yang ada 3 baris sahaja. Okay, ini exercise 3 kan tadi. Okay, ini exercise 3. Alright. Apa kita nak buat? Kita pergi dekat baris yang pertama. Okay, macam mana kita nak tukarkan dia? Pergi baris demi baris, satu-satu. Okay, buang. Besar sangat tu. Buang perkataan set tu. Kita terus declare dia in sebab dia memegang nilai integer. Itu sebab dia bukan kita suka-suka letak integer. Okay, kemudian Y pastikan W huruf kecil. Okay, counter less equal. Tukar kepada simbol macam ni, less equal. Dan jangan letak semicolon di belakang. Okay, lepas nampak saja Y, mesti ada open curly bracket. Kemudian kita pergi kepada read. Okay, yang ni saya letak bawah dulu. Kita settle read dulu. Read ada 2, kita letak secara berasingan. Dan buang perkataan read. Okay, ada 2, letak asing. Tukarkan dia menjadi input statement. Weight equal SC dot next. Ni nak pakai integer ke double? Mana yang sesuai? Mana yang sesuai? Double. Ya sayang, pandai double. Okay, double. Sebab dia mesti ada nombor perpuluhan kan, berat. Sama juga dengan yang ni. Equal SC dot next double. Semicolon. Okay, dah selesai. So, bila ada input statement, mesti ada prompt user. So, buat dekat satu. Prompt user setiap satu. System. Enter. Wait. Kemudian kita jarakkan. Buat yang kedua pula. System. Out. Print. Enter. Right. Semicolon. So, dah selesai untuk 2 input. Kemudian kita pergi kepada formula proses pula. Oh, belum lagi. Kita belum declare lagi. Okay, declare dekat sini double. Okay, declare. Nak declare di sini boleh. Biasa kita buat di atas kan. Itu pun boleh, tak kisah. Okay. Kemudian kita pergi kepada BMI. Yang ni letak bawah. Okay, pastikan ada gap Setiap proses tu ada gap. Inputnya ada 2. Lepas tu proses. Weight bahagi height darab tukar kepada simbol star. Jangan lupa letak semicolon. Kemudian kita nak declare BMI. Okay, BMI tak boleh declare di sini sebab dalam ni ada variabel yang lain. Jadi kita kena declare di atas. Okay, BMI double BMI dan kena letak equal 0 sebab dia adalah formula. Dia akan assign value BMI. Okay, kena ada equal 0 sebab dia formula. Ada value kat belakang dia. Selesai yang itu, kemudian kita ambil display BMI. Okay, ni enter ke bawah. Ini output. Output ada satu saja. So, system out print. Kita buatlah ayat sikit. Your BMI plus BMI. Semicolon. Kemudian, counter equal counter plus 1 semicolon. Nampak NY bermaksud kita akan close curly bracket. Okay. Dah habis. Dia tak ada apa-apa dekat bawah. So, kita habis dekat sini. Semua variabel dah declare.
Dan sekarang saya akan save. Clear dulu. Oh, dia tak masuk Tak, dia tak, kalau dia tak masuk nama file tu mesti ada something wrong dekat dalam ni. Sekejap saya check. Mesti ada something wrong dekat dalam ni yang salah. Sebab bila saya save dia tak naik nama. Kita check balik. Takut ada yang saya tertinggal apa-apa. Nama kelas, okey, betul. Double, okey, in counter, counter betul. Ada nama file. Ha? Nama file. Nama file. Nama file dia apa sepatutnya? I7Q3 kan? Oh, Q3 kan? Ni betul tak I7Q3? Kita try save Yang lagi. Kat mana Saya tak nampak lah. Sekejap tengok balik. Madam buat I7Q1.java. Oh, ya ke? Dekat Java? Dekat tempat save ke? Saya yang tak nampak sebenarnya. Apa masalah dia? EQ misi satu ni yang ni. Saya close dulu. Okay, yang ini ni. Biasanya bila kita tak dapat save tu, dia ada something wrong dekat dalam coding kita. Counter dah declare. Okay, tak apalah saya memaksa diri dia untuk save. Kadang-kadang dia tak ada error tapi dia tak mau save pun ada juga. Okay, so kita tulis saja. Kalau tak ada E7Q3 dot Java. Okay, kita save. Okay, dia boleh juga save Kalau dia tak mau keluar tu kita buat manual. Okay, compile. Itulah saya kata bila biasanya, saya dah nampak dah. Apa yang tak ada kat sini. Bila tak boleh save tu mesti ada something wrong. Kita belum tutup untuk method ni, belum tutup untuk kelas. Yang ni kita lupa tadi. Okay, kelas dan juga method. Yang ni baru close untuk NY. Okay, so yang ni satu close untuk method name. Okay, satu lagi close untuk kelas. So jangan lupa sebab media yang dah lupa. Okay. Itu je nak detect. Kalau dia tak keluar save tu, ada something wrong lah tu. Okay, kita nampak kat sini cannot find symbol. Kenapa cannot find symbol? Okay, siapa boleh tahu apa masalah saya dekat sini? Ini BMI, ada error kat sini. BMI. Sebab, cuba tengok dekat sini. Apa perbezaan dia? Sini BMI-nya capital letter. Ini small letter. So, dia tak boleh detect. Jadi, kita tukar. Sebab tu variable kena konsisten. Kalau huruf besar, huruf kecil pun kena sama. Okay. Clearkan balik. Compile. Okay, dah tak ada error. Kita run. So masuk weight. Contoh 60. 1.67. Kita dapat dah. Tapi kat sini dia ada enter weight ni bercantum. Untuk orang yang berikutnya. Saya tak nak bercantum macam ni. So kita boleh ubah. Bila tak nak bercantum. Bermaksud lepas keluar BMI ni. Kita nak enter ni duduk bawah. So pergi dekat print your BMI ni. Letak LN di sini. LN tu maksudnya next line. After display. After display BMI. Okay. So letak LN. LN. Kalau kita run lagi sekali. Okay, sebab bila nak test biasanya kita buat untuk beberapa orang lah. Ni terus 15 orang 15, okay. Bila nak test jangan buat sampai 15, buat 3 atau 4 je. Kalau tidak jenuh awak nak run banyak error kan. Nampak tak? BMI dah turun kat sini. Okay.
Macam tu lah buatlah untuk sampai 15 orang. Dan seterusnya. Macam mana, berjaya tak? Ada tak siapa-siapa yang ada masalah? Error ke? Ataupun tak boleh run? Ataupun output keluar tu pelik? Boleh? So, saya akan masukkan dekat sini. Okay, cuba. Okay, untuk soalan berikutnya, saya nak minta seseorang untuk run coding. Siapa nak volunteer? Kalau tak ada volunteer, saya panggil nama. Untuk soalan yang berikutnya, soalan nombor 11. Soalan nombor 11. Siapa nak cuba selepas ini? Silakan. Okay. Boleh ke? Berjaya soalan nombor 3. Soalan seterusnya. Siapa nak run coding? Kalau tak ada, saya panggil nama boleh? Saya nak minta Amal boleh share screen run coding? Boleh tak? Guna laptop ke? Boleh ke Amal? Apa Boleh ketengaran lagi? madam. Oh, Alhamdulillah, Kejap. syukur. Okey, baik. Tak apa. Saya akan stop sharing. Kita tunggu Amal untuk tunjukkan. Okay, yang lain kalau ada masalah boleh bagi tahu ya. Berjaya ataupun tidak. So, kita akan proceed soalan nombor 11 dan ini adalah soalan terakhir yang kita akan run coding bagi exercise number 11. Okay. Okay. Sementara tunggu Amal, yang lain boleh terus cuba buat. Nanti bila Amal buat, semak aja. Okay, terus buat soalan number 11 ni. Ada dekat dalam Google Drive ataupun kalau dah salin dekat buku, adalah dekat buku tu. Okay. Amal dah share screen. Saya teruja sangat nak tengok ni. Kita nak minta Amal besarkan sikit screen lah.
Okay, zoom sedikit. Tekan Ctrl plus bagi dia besar sikit skrin tu. Klik Ctrl plus je dekat keyboard. Nanti dia besar. Ataupun pergi dekat besar tak? Biasa saya tekan Ctrl plus je bagi besar. Okey. Okey, boleh lah. Tapi sebenarnya tak besar sangat tu. Cuba tekan Ctrl dekat keyboard tu. Ctrl plus. Maka saya boleh zoom. Saya takut nanti dalam rakaman tu tak nampak. Takut nak tengok kemudian kan. Ya, betul lagi sikit. Sebab nanti bila nak tengok balik rakaman ni takut tak nampak sangat. Okey, cantik dah tu. Alright, cun. Okey, boleh Mal. Okey, teruskan. Dah kecil balik pula. Yang tadi tu okey. Alright. Okey, boleh teruskan. Thank you, Amma. Okey, yang lain pun sama-sama buat dengan Amma ya. Okey, so Amma nak buat yang 3 baris kelas EQ, E, E7 sayang. Exercise 7. Okey, E7. Takut confuse dengan exercise 3 nanti. Okay, E7, yes, betul. Okey. Okay, kita teruskan baris yang berikutnya dengan method main. Okay, boleh Amma? Bukan main. Method main. Apa dia method main? Saya nak tulis method main. Yang ada apa? Ingat tak? Dia bukan perkataan main. Method main. Bila sebut method main, dia adalah yang public static void main string tu. Yang tu. Itu method main. Ya, betul. Okey, teruskan lagi. Tengok balik contoh-contoh tadi. Itu akan ada open curly bracket. Okey, teruskan. Saya teruskan. Kawan-kawan lain bantu juga. Okey, baris ketiga apa kita nak buat? Yes, betul.
Okey. Lepas tu copy yang pseudocode tu. Kalau tak nak copy, nak type pun boleh juga. Tapi kalau betternya kita copy lah supaya nampak untuk tukar. Kalau tak nak copy pun tak apa, boleh je buat, teruskan. Minum macam ni Okey, pergi copy sikit. dekat Google Drive. Link Google Drive tu ada dekat apa? Telegram tu. Sekejap saya copy link masuk dekat dalam komen Saya copy and awak klik link kat komen tu. Besar saya pin. Link Google Drive ni ada je dekat pin message dekat GC tu. Okey. Saya dah masuk komen dah. Kalau tak nak buka GC pun tak, GC tak dah. Boleh buka kat situ pun boleh. Yes, betul. Okey, kalau tak jenuh nak type satu-satu, exercise 7. Okey, so sekarang bila dah ada, cuba tukarkan satu persatu, mula daripada read item dulu. Buat baris demi baris. Start dengan read item, macam mana nak tukar read item tu? Dia jadi apa? Okey, macam mana nak tukar read item? Ni, declare dulu. Ya, betul. Okey. Buat betul, teruskan. Okey, bagus. Betul. Cuma kita belum sampai bill lagi. Kenapa bill, ada bill dekat situ? Belum, belum, belum. Sekejap, awak ubah apa tadi Okey, kod ini sudah kod asal kan? Okey, so kalau kita pergi dekat read item, yang lain jangan usik lagi. Pergi dekat read item. Dalam coding read item tu, kita akan tukar jadi apa? Tukar read item dulu. Lepas tu enter ke bawah, bagi ada gap. Kalau cantum-cantum tu nanti awak confuse. Lepas enter ke bawah satu. Okey, untuk set bill tu dia tak ganggu kita. Set bill tu enterkan ke bawah. Bawah read item ada set bill kan? Set bill tu enterkan ke bawah dulu supaya dia tak ganggu pemandangan kita. Fokus kepada read item dulu. So read item tu input. Apa kita yang akan jadi dekat read item. Kita buang perkataan read, lepas tu jadikan dia input statement. Selesai satu-satu. Okey. Apa jadi dekat dia?
Apa jadi? Item equal, lupa dah. Input statement. Tadi read item kan, sepatutnya buang perkataan read saja. Item equal apa? Jadikan dia input statement. So yang lain jangan ubah dulu. Kita ubah satu-satu. Lepas dah settle item baru pergi kepada yang baris berikutnya. Yang lain tolong. Item equal apa? Bantu. Type dekat komen ke. Bantu Amar. Sebab saya tak mau bantu dah. Saya guide saja. Saya akan bagi tahu betul ke salah. Yang lain kena tolong. Kena sama-sama buat. Takkan media nak run semua kan. Jadi apa yang awak nak run? Kena belajar. Cepat. Apa jadi? Item, input statement. Saya hanya boleh bagi clue input statement. So macam mana nak tulis input statement? Macam mana nak tulis input statement? Yang lain bantu. Kalau tak nanti kita practical test tak sempat dah 10 minit je lagi ni. Practical test nanti kalau soalan ni settle pukul 9.30, tinggal setengah jam je practical test. Jenuh. Cepat input statement. Takkan tak mampu lagi boleh buat ni. Runsing saya. Lepas ni saya tak mau run, saya panggil student je run. Sebabnya bila saya run, nanti awak nampak macam senang kan. Bila run sendiri baru tahu susahnya. Input statement. Ya, betul. C.next apa? Kalau item. Item integer ke double? Next in, yes betul. So ini input statement. Buat komen kat belakang tu. Tak komen kat belakang. Tulis input statement. Betul Ifah in. Ya, so lepas ni bila kita sebut input statement, inilah bendanya. Okay. Yes, very good. Okay, kemudian kalau ada input statement, sebelum dia ada apa? Sebelum input statement kena ada apa atas dia? Item equal sc.next. Ini sebelum dia mesti ada apa? Dia kena tambah. Kena ada apa kat situ? Ya, tapi enterkan ke bawah. Jangan cantumkan dengan dia dengan total. Ya, barulah nampak. Yes, betul. Teruskan. Betul. Betul. Yes, pandai. Okey, betul Amar. Okey, yang tu nak buat apa pula tu? Tunggu. Kenapa tiba-tiba ada sistem dot print tu? Betul ke ada benda tu? Sekejap saya check balik, coding balik. Tak ada apa benda tu mah. Tak ada. Kenapa benda tu tulis? Okey, cancel dulu. Mana tadi? Okey, sekarang dah selesai kan? Kita tengok baris berikutnya. Kita jangan tambah bila benda tu tak perlu. Okey, baris berikutnya. Jangan kita ubah apa-apa. Pergi kat baris berikutnya. Okey, benda tu kan set bill equal 1, total equal 0. Okey, tadi Amar dah declare dekat atas. In bill, total dah declare kan. Jadi buang perkataan set tu sahaja. Yang lain-lain tak usik langsung, tak payah usik. Buang perkataan set tu. Lepas tu letak semicolon. Dah siap. Jangan tambah benda yang tak sepatutnya kena tambah. Bila masa nak ada system .out.print, bila awak jumpa perkataan print, display, baru ada system .out.print. Kalau tak ada benda tu jangan pandai-pandai letak. Okay, semicolon. Dah selesai baris tu. Okay, semicolon. Okay, baris berikutnya. Apa nak kena ubah kat situ? Tengok baris demi baris. Apa nak kena ubah? Yes, letak bawah. Apa nak kena ubah dalam tu? Apa nak kena ubah? Tercari-cari yang lain tolong. Apa nak kena ubah? Simbol less than tu. Ya, simbol less than tu kena ubah. Yes, betul. Adira dan juga Iris pun respon. So kita kena tahu apa yang kita nak kena ubah. Ya, betul. Baru betul. Okey, kemudian nampak je Y, enter satu. Enter.
Tak ada semicolon. Tulis komen dekat situ. Jangan letak semicolon untuk condition. Tambah komen. No semicolon. Condition, no semicolon. Sama ada condition untuk repetition ataupun selection tak ada semicolon. Okay. Okay. Kemudian lepas Y, belum read lagi, belum pergi read lagi. Lepas Y kena ada apa? Kena ada open curly bracket. Okay, kena ingat benda tu. Ada open curly bracket selepas bawah Y tu, bawah Y tu. Kena ingat benda ni, kena hafal balik nanti kena hafal sayang, kena hafal. Kena hafal benda ni. Kena ada apa, kena faham semua. Ni ada kalau seorang-seorang awak nak tulis apa. Okay, lepas tu baru kita pergi kepada read price. Read price itu adalah input. So, dia jadi apa? Read price buat naik atas sikit. Ya, so tukar macam tadi. Tadi pun ada read kan? Read price tu input statement. Tukar input statement. Buang perkataan apa? Yes, betul. Pandai dah. Kalau awak confused kan, letak komen dekat belakang. Bukan untuk orang lain, untuk diri sendiri supaya ingat. Benda ni input statement. Benda ni from user. Benda ni formula. Okay, letak komen dekat belakang. Yes, bagus. Ada improvement dah. Okay, price. Apa data type dia yang sesuai? Yes, double. Pandai. Okay. Mana ada double in? Tak pernah lagi wujud double in ni. Dia macam, kalau double in tu dia macam kecelaruan jantina. Dia tak tahu dia double ke dia in. Okay, double Okay. Lepas tu, kena ada apa kat atas dia? Input statement. Okay. So, kalau ada input statement, mesti ada apa dekat atas dia. Ya, sayang, betul. Betul. Okay, yes, betul. Price tu kalau boleh buat ayat sedikit lah. Tiba-tiba keluar price, kita confuse nanti. Betul ayat enter price. Buat ayat, buat enter ke kalau kita, sama juga dengan item tadi. Kalau kita buat price saja, takut kita sendiri nanti bila run kita confuse price apa. Price tu. Masukkan price. Okay. Contoh macam ATM machine kan, dia akan cakap enter your PIN number. Kalau tiba-tiba dia tukar, dia tulis PIN number. Kita pun macam suspend juga. Yes, betul. Okay, untuk prompt user boleh buat je apa-apa ayat. Okay, dah selesai. Sekarang kita alang-alang dah ada dekat item tu. Kita tengok variable item tu tak declare lagi. Cuba declare terus variable item tu. Nak declare kat mana? Yang atas tu okay, biar betul dah. Item. Yang input statement untuk item. Input statement untuk item. No, itu condition. Input statement. Item. Okay, kita tak declare lagi. So, declare dulu yang tu. Yes, betul. Bagus. Okay, pergi dekat price pula. Input statement untuk price, declare juga. Semua variable kena declare. Okay, selesai. Kemudian, pergi kepada baris berikutnya. Total price tu tak ada apa-apa masalah kan kat situ. Letak je semicolon. Okay, kemudian updating pun sama. Letak je semicolon.
Okay. NY itu maksudnya close curly bracket. Okay, so nampak tak ada kita tambah benda pelik-pelik ikut je sudokod tu ada apa, itu yang kita buat. Jangan tiba-tiba sudokod lain, coding lain jadi dia. NY tu close curly bracket. Okay. Nak close kat mana? Kat situ pun boleh. So, buanglah perkataan NY tu. NY tu tak ada. NY tu adalah close curly bracket. Berapa kali nak close tu? Cukuplah sekali. Okay, sekejap. Cuba tengok balik. Undo semua. Kita baru bincang sampai dekat NY. Awak dah delete sampai bawah dah. NY tu dulu. Okay, buang dulu curly bracket tu. Buang dulu dua-dua tu. Tu nampak sangat confused tu. Buang dulu dua-dua tu. Okay, mana NY tadi? Saya suruh buang curly bracket je. NY biarkan dulu. Okay, buang curly bracket saja. Bagi yang asal. Okay, okay. Sekarang kita tengok apa yang ada dekat dalam sudokod tu. Jangan kita tambah saja. Okay, NY itu dia adalah close curly bracket. NY itu yang maksud dia close curly bracket. NY, perkataan NY replace with close curly bracket. NY replace with close curly bracket. Itulah jadi dia. Nampak tak? Satu-satu baru kita pergi kepada average. So ingat lepas ni nampak NY maksudnya dia close curly bracket. Okay, pergi average formula tu. Okay. Tak ada apa nak ubah dekat formula kan? Letak je semicolon. Okay, kemudian average tak declare lagi. Tapi kita tak boleh declare, kita settlekan average dulu. Tapi tak boleh declare dekat situ. Sebab dekat situ kita ada variable total dengan item. Tak boleh. So kena declare dekat atas. Declare dekat atas. Pergi ke atas. Declare kat mana? Apa data type untuk average dulu? Data type dia apa? Kena confirm data type dulu. Kalau awak letak kat situ maksudnya dia integer. Sekarang apa yang kita nak kira adalah harga. Bila harga mesti double. So letak dekat bawah dia. Double average equal 0. Kena ada equal 0 sebab dia formula. Okay, 92 minit dah. Practical test sampai pukul 10 ya. Okay, next pergi bawah lagi. Alright. Itu dah selesai. Sekarang yang tinggal display average dan juga total sahaja. So display dia jadi apa? Ada dua output dekat situ kan? Average dan total. So buat separately. Yang pertama display average. Lepas tu baris yang berikutnya baru display total. Okay, cuba ubah. Ya, betul. So dekat belakang tu, okay. Close dulu, double quote close dulu. Double quote, yes. Lepas tu kena, kalau macam tu dia tak settle lagi. Bila awak print nanti, dia hanya keluar perkataan average value tak ada. Kita nak keluarkan value. So kena plus dengan apa? Kita nak keluarkan value dia. Jadi average price. Lepas tu, no, bukan situ. Bukan situ. Bukan situ. Dekat mana? Dalam system.out.print tu tak selesai lagi. System.out.print yang pertama tu. Untuk average price tu. Yang tu maksud saya. Ya, kena plus dekat mana? Sebab itu baru ada. Bukan di situ. Di belakang. Ya, betul. Kat situ. Plus. Plus.
dengan average baru keluar nilai. Okay, baru keluar nilai. Okay, baru settlekan untuk total pula. So average dah selesai. Okay, last kali untuk total. Okay. Okay, untuk coding ni kena practice, kena tahu. Yang ni tukar dia jadi apa. Okay. Ya, betul. Okay, kena practice selalu. Kalau tengok saya buat memang senang kan. Tukar-tukar buat bila buat sendiri. Baru kita nampak kat mana kita kekurangan kita. Jadi kena practice. Tambah dengan apa? Kita nak display apa tadi? Tengok dekat bawah tu. Total, betul. Yes, okay. Settle, close. Semicolon, lepas tu close 2 kali bracket. Dah siap dah. Okay, very good. Satu lagi close. Okay. So yang bawah tu display tu semua buang. Ya, baru kita buang, nampak tak? Kita tukar satu baris. Okay, save lepas tu run. Save dulu. Okay, save, dah bagus. Okay, besarkan bill equal 1 semicolon. Sekejap, saya tak nampak silap dekat situ. Semicolon di mana tu? Bill equal 1, total equal 0, betul. Cuba besarkan ruangan untuk output screen kat bawah tu. Takut ada lagi kat atas tu. Besarkan sikit. Okey, itu saja. Siapa yang nampak bill 1? Oh, okey. Kena letak semicolon. Kena letak semicolon. Total letak kat bawah. Sebab dia bukan declare. Okey, letak bawah. Total letak bawah. Ya, kalau declare boleh letak sebaris. Sebab data type yang sama. Ini benda yang berbeza. Okey, kemudian compile balik. Okey. Okey. Apa yang kena find symbol? Ini dah run Scanner. Okey, scanner. Oh, sebab awak buat 3 baris. So, kena letak apa kat depan dia? Java.util tu. Depan scanner tu kena ada java.util. Sebab awak buat 3 baris. Kalau buat yang import, bukan di atas scanner, di depan scanner. Di depan scanner. Bukan di atas scanner. Buang dulu. Buang dulu java.util tu. Buang dulu. Okay, delete dulu. Okay, baris. No. Bukan delete dulu. Buang dulu. Lagi Okay. Pergi kat baris yang ketiga yang ada scanner SC equal new scanner tu. Di depan scanner, mana cursor awak saya tak nampak. Depan scanner tu belakang. Scanner yang depan sekali. Sebelum itu kena ada java.util. Okay, scanner buang. Scanner sekali je. Bukan java.util.scanner. Scanner satu je. Ni kena hafal header dia. Okay, so lepas tu equal new. Lepas new tu ada java.util. Type je. Tu kena ingat benda tu kena hafal header tu. Java.util dot. Okay, dot. Okay, compile. Clearkan dulu bawah tu. Clearkan dulu. Kalau tidak nanti pening banyak sangat benda yang muncul. Okay, dia cakap ada lagi cannot find symbol pula. Apa masalah dia? Java.util.scanner S huruf besar. Okay, clear dulu komen. Clear dulu. Kat tu dia cakap apa pula? Okay, sekarang dia kata sebab daripada integer kepada double. Price tu double kan? Jadi total kena declare sebagai double. Total declare sebagai double. Declaration kat mana? Bukan dekat situ sayang. Tak boleh letak kat situ. Sebab kat dalam tu ada total dan ada price.
So tak boleh declare. Dia kena yang ada atas lagi, atas lagi. Bukan kat situ. Bukan dekat situ. Pergi atas lagi. Pergi atas lagi. Buang lagi double tu. Buang. Pergi check lagi. Awak dah declare kat atas tu, nampak tak? Awak letak dekat in. So total tu pindah dekat double. So kita kena check. Jangan kita main letak je. Situ. Tak payah letak double. Jangan letak double sebab double dah tulis kat depan dah tu. Average tu. Average dah ada double. Maksudnya sebaris tu adalah double. Okay. Clearkan dulu error. Lepas tu compile. Okay. Compile. Okay. Run. Ini untuk berapa item. Okay. Masukkan item. Buat 3 item je. Yang buat 30 pensan nak tunggu run. Masuk price untuk item pertama. Masuklah apa-apa price. Buat yang ada sen-sen pula 30.8 baru kita boleh nampak data dia masuk ke tidak. Okay. Dah selesai dah. Alright. Itu saja. Tolong screenshot masuk dekat dalam ni. Screenshot masuk dekat dalam ni. Okay. Alright. Saya stop recording dulu. Thank you Amma sebab menyahut cabaran untuk run. Tanya.